Ke mana perginya keadilan selepas kesipuan negara? Satu dunia tahu bahawa bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak telah didapati bersalah serta dihukum penjara 12 tahun dan denda RM210 juta atas 3 pertuduhan pecah amanah, 3 pertuduhan wang haram dan 1 penyalahgunaan kedudukan berhubung dana milik SRC International anak syarikat Wan Malaysia Development Berhad Wan MDB. Beliau gagal dalam rayuannya untuk mengenepikan sabitan dan hukuman yang dikenakan terhadapnya. Pada 8 Disember 2021, panel yang terdiri daripada 3 hakim diketuai Datuk Abdul Karim Abdul Jalil bersama Datuk Has Zanah Mihad dan Datuk Wazir Alamaidin Mira sebulat suara mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 28 Julai 2020 yang lalu. Malah ketika membaca keputusan penghakiman, Hakim Abdul Karim berkata adalah tidak masuk akal bagi kerajaan menjadi penjamin kepada syarikat korporat berkaitan kerajaan GLC dengan mengetahui ia tidak boleh membayar balik pinjaman atau faedah. Katanya Najib terbabit secara aktif dalam memastikan pinjaman RM4 bilion daripada kumpulan wang amanah persaraan KWAP disalurkan kepada SRC. Selepas dana dikeluarkan, Najib tidak ambil tahu berkenaan keberadaan dana itu, tidak bertanya daripada SRC mengenai perkara itu, bagaimana ia digunakan atau bagi tujuan apa. Itu adalah pengurusan keuangan dana awam yang teruk. Tidak boleh cakap ia dilakukan demi kepentingan negara. Tiada isu kepentingan negara di sini. Ia cuma memalukan negara, tegasnya. Namun, Najib masih bebas ke sana dan ke sini walaupun berstatus seorang banduan. Menarik untuk kita rentas apa kata bekas Timbalan Menteri Undang-Undang Muhammad Hanifah Maidin apabila implikasi kebebasan yang dikecapi Najib setelah didapati bersalah. Beliau menjelaskan bagaimana tindakan mahkamah itu dalam konteks perundangan dipanggil Doktrin Lega Presiden yang terjemah dalam bahasa Melayunya sebagai duluan mengikat. Secara mudah, Presiden bermaksud sesuatu prinsip undang-undang yang dibuat atau dicipta oleh mahkamah. Melalui Presiden, keputusan mahkamah yang akan datang akan dipandu oleh Presiden itu jika ditakdirkan kes yang akan datang itu hampir sama fakta dan isunya dengan kes yang terdahulu mahkamah cipta Presiden itu, jelasnya. Hanifah berhujah bahawa dalam doktrin stare decisis, mahkamah wajib mencari presiden itu dan mengikutinya. Dalam beberapa hari ini kita dengar dan baca di media ada orang yang berdepan dengan tuduhan kes jenayah di mahkamah mula minta pihak-pihak tertentu untuk ikut presiden kes seseorang yang telah pun diputuskan bersalah oleh seorang hakim mahkamah tinggi dan 3 orang hakim mahkamah rayuan, kata Hanifah. Beliau dipercayai merujuk kepada kes seorang pesawah Muhammad Faiz Muhammad Rosli telah memetik kes Najib yang diberi penangguhan pelaksanaan hukuman penjara sementara menunggu rayuannya selesai. Muhammad Faiz yang dijatuhi hukuman penjara 7 tahun dan dikenakan 2 sebatan dibenarkan diikat jamin sebanyak RM30,000 dengan seorang penjamin selain perlu melapor diri di Balai Polis Binjai di Kota Baru, Kelantan 2 minggu sekali sehingga rayuannya didengar. Hanifah juga membangkitkan mengenai seorang kartunis yang dilaporkan tidak dibenarkan keluar negara bagi urusan yang berkaitan dengan kerjaya. Kini kartunis itu juga mula membangkitkan isu presiden orang itu juga. Kartunis itu hamak jika orang itu yang telah pun didapati bersalah oleh mahkamah masih boleh dibenarkan untuk diserahkan semula pasport dia dan dibenarkan untuk pergi luar negara, sedangkan dia kartunis itu masih belum dihukum, jauh sekali dihukum bersalah oleh mahkamah. Jadi mengapa dia tidak boleh dibenarkan pergi luar negara? It sounds reasonable and logical, kan? Soal Hanifah. Beliau dipercayai merujuk kepada kartunis Fahmi Reza yang mendakwa telah disenarai hitam dan dilarang keluar negara oleh pihak imigresen atas arahan Bukit Aman. Kalau penjenayah yang disabitkan kesalahan dan ada 42 pertuduhan jenayah korupsi boleh dapat clearance untuk keluar negara, harap Bukit Aman boleh bagi aku clearance sekali. Jangan double standard, kata Fahmi. Dalam hubungan ini, Hanifah bertanya, saya tak pasti adakah presiden kes orang itu boleh diklasifikasikan sebagai a good president atau a bad president. Maknanya, adakah tindakan membenarkan Najib bebas sehingga kes rayuannya di Mahkamah Persekutuan itu didengar sebagai duluan mengikat yang boleh digunakan sebagai rujukan untuk mempertimbangkan kes-kes lain. Sementara itu, Peguam Hak Sivil Syahrizan Johan yang pernah menjadi peguam bela untuk Fahmi Reza sebelum ini menggesa supaya beliau dibenarkan keluar negara. Bukan kali pertama Fahmi kena siasat. Jika tiada sebab untuk halang Fahmi
keluar negara, dia tak akan larikan diri. Dan setiap kali Fahmi akan hadir untuk disiasat, walaupun ada kemungkinan ditahan, maka saya gesa pihak polis dan Jabatan Imigresen Malaysia untuk tarik balik sekatan perjalanan Fahmi Reza, tegas Syahrizan. Menurut Hanifah, dalam tradisi perundangan ada satu ungkapan yang dipopularkan oleh mendiang Charles Dickens dalam novelnya yang masyhur yang bertajuk Oliver Twist. Ia berbunyi seperti ini, "The law is an ass." Kata ass itu depa habaq adalah kata dalam kolokvial bagi keldai atau donkey yang secara tersirat ada kaitan dengan kebebalan atau stupidity, kata Hanifah. Jom channel bersangka baik bahawa undang-undang tidak akan menjadi satu kebebalan kecuali wujudnya unsur antara dua darjat dalam amalannya. Jangan lupa bahawa rakyat sentiasa memerhati. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.